Okey, jadi akak adalah mak Johan ke? Ya, nama saya Natra. Saya mak bagi Johan lah. Mm-mm. Okey, itu je. Akak pergi stadium tu waktu tu dengan Johan sekali? Tak, kebetulan the next day kita orang ada wedding anak cousin. Jadi saya pun tak berapa sihat malam tu, jadi saya biarkan dia pergi dengan adik-beradik dengan bapak dia lah, 4 orang. Jadi apa perasaan akak waktu first Johan balik? Dia ada call dulu ke atau memang balik baru akak tahu dia ada cedera macam tu? Bila balik, it's normal dalam rumah ni, kalau ada apa-apa dia orang akan tunjuk kat mak dulu. Jadi dia orang balik, dia naik terus tunjuk dia macam luka. So I ask him to remove his pants. Yang tu tengoklah, ada gambar nanti kita share macam mana keadaan luka tu. Bila tengok tu memang nak berlubang. So what do you expect? Kita nak treat sendiri. To me, orang biasa kita fikir it requires stitches. So kita cakap dia dah, terus kita pergi ER yang terdekat lah, dekat KPMC ni, Kajang Plaza Medical Center. So bila pergi situ, doktor cakap tak boleh nak stitch. Memang betul lah, logik the explanation, kita faham kenapa tak boleh stitch. Terpaksa biar macam tu. I mean dia cover lah, dia sumbat dengan gauze and everything, and then dia buat dressing. Jadi akak rasa insiden ni berlaku kat situ, apa punca-punca benda ni boleh berlaku dan kenapa? Tak lah, punca I don't know lah. berlaku? Punca, why you in the first place yang bawa mercun tu, you bawa mercun for what purpose? Kau pergi tengok bola kan, bawa lah spanduk KL ke, Selangor ke. Kau nak gaduh-gaduh kat social media je lah. Tak melukakan orang. Boleh viral lagi. Lagi bagus, viral for good thing, for your team. You carry that weapon for what purpose? It's called weapon sebab dia dah mencederakan orang. First, I would blame orang yang bawa. Saya tak. Yang lain kemudian secondary. Yang first kali to be blame is siapa yang bawa ni. Untuk apa tujuan? And then why? Kau main baling aja benda tu. And then benda tu ada kat dalam Twitter yang viral tu, saya tengok macam mana you baling kena dada kat seorang budak tu tepis, jatuh kat bawah, benda tu meletup kena anak saya. Kalau kita nak suruh imagine macam-macam, kau boleh imagine sebelum kau baling tu. Kau bukan baling macam katak ke apa ke. Ni tak tahu macam besar ke macam mana sampai berlubang daging orang. Sebelum nak buat kejadian tu fikir. Come on lah, kita baru nak settle to endemic. Bila boleh tengok bola kat stadium, kita nak support lah sukan kita bagi maju. That's why I don't stop my kids from going. My husband pun support, balik kerja terus pergi. Sebab nak support, it's a stress reliever tau dik. Apa sports ni, orang nak enjoy, nak happy, balik kerja, pergi. Engkau kill joy buat macam tu, mencederakan anak orang. Eloklah kau rasa sebab tak kena kat kau. Kalau awak in the first place, apa yang baling tu datang minta maaf. Macam akak rasa macam tadi itu adalah first place. Second place akak rasa patut ada pihak lain. Yang kedua, kenapa tak ada nak check benda-benda membahayakan ni? Kenapa perlu sesuatu tu terantuk pun nak teradah? Adalah elemen of checking. Kita pun tak tahu, saya tak banyak nak komen bab tu sebab saya tak ada di sana kan. So tak tahu apa yang sama ada, maybe dia check ke, dia check besi untuk takut bawa pisau ke apa ke, but not mercun, I don't know. Tapi after dan masa keadaan tu pun saya tanya, mana pergi authority? Dia cakap tak ada orang pun masa tu, polis masa rush tu. Jadi apa komen akak bila tak ada siapa datang? Nak komen apa? Benda dah jadi macam ni. Kita berharapkan kuasa viral ni macam ni boleh change something. Sekarang kita tak boleh harap kuasa authority. Kita kat Malaysia ni dah sekarang jenis harap kuasa viral. Okay, macam baru benda berubah. Betul tak? Macam akak cakap viral, akak ada dengan suami akak sendiri ada viralkan kan dekat Twitter. Saya tak viralkan. Saya memang ada Twitter account for us to follow. Macam Johan cakap lah, saya banyak follow tim-tim sebab kita pernah duduk overseas dulu kan. Jadi kita ada minat-minat kita yang kita kena follow dekat Twitter. Tak adalah aktif untuk maki orang ke apa ke. Tapi bila saya go through what happened, tengok benda tu viral video, saya nampak anak saya dalam video tu berdiri elok macam ni je, tutup meletup belakang dia. Kau tak geram ke? Geram lah. Lepas tu saya tweet benda tu, hantar gambar keadaan luka anak saya tu. Barulah dapat attention from banyak certain people lah. Yang komen-komen yang lain tu tak apalah, yang kita nak yang authority ni, what can you do to change this thing from happening to other people? Jadi komen-komen yang akak dapat banyak positif ke negatif ke?
course lah komen saya dapat tu bukan masalah positif negatif. Orang akan marah yang buat tu lah. You are killing the sport. Kenapa kau tak nak fikir macam tu? You dah buat macam tu, San. Ingat saya nak bagi kan anak saya pergi. Dia kena kaki. Sikit lagi rasanya 1 inch ke atas kena nerve. Kena nerve boleh jalan ke? Dah lumpuh pula nanti kaki dah tak boleh jalan. Jadi macam kita nak Lagi saya tak bagi. Masa tu anak saya perempuan pun pergi. Kau kena anak perempuan saya? betul. Ni cerita kalau kau kena kau yang baling tu. Meletup kat tangan kau macam mana? Jadi macam cerita Twitter tadi, kita ada juga nampak ada netizen yang cakap, oh inilah padannya bawa anak pergi stadium, Tu bawa kalau anak kecil dia remaja. ni dah boleh jaga diri sendiri. Dia dah 22 tahun kan. Dan kalau tengok sebelum dia komen yang komen negatif tu, dia tengoklah video tu dulu. Dan dia tahulah bukan anak saya yang duduk huha-huha apa duduk tepi. Lepas tu nak jalan orang baling. Apa pendapat Kak? Ada juga yang nak komen-komen Saya negatif. tak heran sangatlah yang tu sebab tak kena kat dia dia tahulah. You cannot read everything. Okey, macam Kak sendiri cakap tadi, lepas ni Kak tak nak dah lah bagi Johan pergi stadium ke macam mana? Actually kita ni macam kalau tanya sekarang memang tak nak lah. Tapi kita mungkin one day kita rasa kita boleh move on. Kita akan support terus sukan. So Kak akan masih sokong KL City ni ke? KL City ke apa ke, saya tak ada preference. Saya just support sukan sebab sukan tu pun apa ekonomi untuk diorang. Macam support lah. Macam saya cakap juga stress reliever. Orang nak enjoy, orang balik tengok kat mamak tengok bola macam tu. Ni bila pergi stadium buat macam tu jadi susah. First yang buat tu ubahlah diri. Tak payahlah membahayakan orang. Kalau nak bergaduh kat laman sosial, bergaduh lah Facebook ke apa ke. Macam Kak sendiri dengar Johan kata dia punya security loose sangat, tak ada check Bila apa-apa. dengar cakap macam tu kita rasa frustrated. Itu yang buat frustrated. Yang dengan budak yang bawa ni kita geram. Frustration is over the authority. Mana dia tak check ke apa ke. Masa tengah rush tu dia orang cakap tak ada pun, ada satu je macam polis, tak tahulah boleh bantuan ke polis ke apa. Mana yang lain datang lambat ke apa ke, I don't know. Lepas kejadian, where's the medic? Daripada Ceras ke sini dalam I don't know 20 minutes drive, bleeding. Kalau kena tempat yang yalah, tak semuanya kita ni bukan tak, kita ni semua bukannya well educated bab benda ni boleh cacat, benda ni boleh buat bleeding sampai mati ke apa ke. Jadi mestilah nak balik, nak tengok keadaan, bukannya straight pergi hospital unless you provide ambulance lah kat situ. First aid, takkan kita nak pergi sana bawa first aid siap-siap. Orang pergi buat mercun lagi. I don't know, itulah lagi yang frustration over the management ke authority. And after that adalah reach out, tapi we want to know lah how. Memang you cakap kita boleh call you ke apa ke, but over what matters. Nak mengadu je, nak cerita je. Kita nak claim lah. Ini belum habis lagi, everyday nak kena di dressing how. Now je dah, cost dia dah jejak 400. Jadi memang Kak tak ada terima apa-apa bantuan, diorang setakat call je, tak ada pun datang visit ke, ada video I don't know dia nak visit ke apa ke. Saya nak closure lah, macam mana kita nak bantu dia ni untuk heal. Sekarang is the fasa untuk bagi dia heal. Apa bantuan yang nak disalurkan untuk bagi dia heal. Bila dia heal apa physically, maybe mentally, emotionally dia, kita pun boleh heal. Sebab kita tengok anak kita dah okay walaupun scar ke apa ke. Itulah sekarang fasa nak heal everything, emotionally, physically, mentally, semualah. Jadi macam Kak sendiri dah tahu cara diorang punya security macam mana, tak ketat, ada orang boleh bawa mercun lah masuk stadium semua. Apa Kak rasa tindakan yang patut diorang buat selepas ni supaya benda ni tak berlaku lagi? Mercun ni kecil, nak check pun I don't know how. Entah, they have to discuss among them. Saya pun tak tahu. Maybe sebelum ni kes, saya kena buat postmortem of this incident lah and they decide. It's not for me to say sebab saya tak tahu. Saya hanya perspektif seorang mak je kan. Masa cakap checking, takkan nak buka semua orang nak masuk stadium dah.
maybe impose stricter rule untuk siapa yang cause benda macam ni. Lebih perbanyak Ini mencederakan akan keseksaan kau sok dek. Macam tu lah. Jadi akak memang tak puas hati, memang akak akan rasa macam nak ambil apa-apa tindakan kepada pihak bertanggungjawab. Nak ambil tindakan apa, tak tahu siapa balik. Macam sekarang kita dah dapat tahu ada 2 suspek yang tertangkap. Macam akak tahu tak pasal isu tu? Tahu ada yang tertangkap tapi I'm not sure dia yang baling. Itu yang tangkap tu pasal gaduh. As what I'm told lah by budak-budak ni. Itu yang gaduh tu sebab boleh tangkap. Yang baling ni sorok tangan dia lah. Tapi kecuali ada saksi-saksi situ yang tahu siapa, kawan dia ke, apa ke, siapa yang sorok tu dia tanggungan juga dosa tu. Jadi akak rasa kalau yang 2 suspek yang tertangkap, walaupun dia orang bergaduh, bukan yang akak tak tahu dia orang yang paling mercun ke, apa tindakan yang patut diberikan kepada mereka? Itu akak tak tahu lah. Itu kalau akak sendiri sebagai mak lah, benda ni terjadi pada anak akak rasa akak nak buat apa kat dia orang? Apa dia, Johan nama dia community service. Bagi dia kutip sampah-sampah yang buat jam buat apa orang macam ni ke apa kan. Dan dia duit pun belum tentu ada duit, so dia buat community service je lah. Setiap kali KL lawan kau bertugas cari itu budak yang bawa itu dia akan nak bagi diorang yang bergaduh sesama macam tu. I don't know lah what kind of. Akak tak rasa macam diorang patut dipenjarakan ke ban daripada pergi stadium ke, sebab benda-benda macam ni bukan simple thing yang happen. Macam ni I don't know, sebab dia dah kira mencederakan. Yang gaduh ni dia paling baling kau boleh tumbuk one-to-one, maybe kau pun punca, maybe kau provoke dia ke apa gitu-gitu lah kan. So I don't know that part. It's not my place to comment. Kalau yang untuk gaduh akak cakap setakat nak kutip sampah macam tu. Kalau yang bagi sendiri tu, apa hukuman? Yang mercun ni tak tahulah. Nak bagi hukuman apa kat dia orang? Bab hukuman akak tak tahu. Akak tak erti nak cakap. Akak ada rasa macam nak baling macam balik ke kat dia orang, geram ke sebab benda tu apa tak nak tak? Macam baling mercun kat kau, anak kulit baik. No, I don't know. Just stop this. Itu je. Awak tu berubah lah. Jangan. Sekarang awak dah berdosa kat kita orang satu keluarga. Macam mana datang lah sini jumpa, minta maaf ke apa ke. Tak minta duit pun. Dia. Kenapa? Ubahlah. Kenapa nak mencederakan orang? Je. Macam maybe dia rasa dia suka-suka dia baling tak kena, tapi kena dada budak. Imagine benda tu meletup kat dada budak yang mula sebelum melantun ke Johan tu. Ya Allah, habis tu. Macam akak sendiri yang menjaga Johan sekarang kan, siang malam akak tidur tak tenang, fikir. Macam akak sendiri cakap akak ada pergi. Kita ni ada satu puasa nama dia puasa redha. Kita boleh redha tapi kita sedih lah. This shouldn't happen. We went there for sport, tapi kau tak ada sportsmanship langsung. Nak cari gaduh tu cakap nak cari gaduh. Sekarang semua kat social media kau gaduh kat sana je lah. Tak payah nak create apa. Bukannya kita yang kacau dia ke apa kan, kau just throw macam tu je unnecessarily. Tak, itu je lah. Jadi akak jaga Johan dekat rumah macam mana? Akak ada pantang apa-apa ke? Lah. Akak I just cuci, take care of dia ni. Tengoklah dia sebab dia okey, dia tak ada sakit, dia boleh jalan semua. Kalau dia sakit semua tu tak boleh jalan semua, kita rasa geram juga sebabkan dia tu boleh lawan sakit dia tu, kita rasa syukur lah juga. Redha dengan syukur tu kena ada lah. Itu redha dia tak teruk. Redha benda tu dah terjadi. Kita bersyukur keadaan dia sekarang okey, dia boleh jalan semua. Jadi macam tapi marah tetap marah, frustrated tetap frustrated. I'm thinking about how to get redemption on bill tu semua. I don't know how. Maybe saya akan contact yang tu lah, MFL tu nanti dulu. Tengok sebab dia cakap boleh contact dia, jadi kita contact. Nak tanya what is the process sampai dia nihil. Jadi akak akan claim ke kos-kos rawatan semua kepada kita cubalah. Kalau dekat overseas apa, memang banyak je lawyer yang tolong buat macam ni kan. Di sini weh susah. Sini tak ada yang protect end user. Dan kita end user lah, kita pergi penonton kan. Jadi macam sekarang akak jaga Johan dekat rumah, akak macam jaga dia punya pemakanan ke, ada halang sebab dia from nak makan benda tu dia dah burn, dia dah okey. Dia bukan okey, dia macam
tak menanah tak apa sebab memanglah kita beli semua dressing, beli ubat, Akak beli ada air yang amalkan cuci. apa-apa tradisional ke? Tak. Tak ada. Akak memang Solely all depends chemical. on doktor lah semua. Doktor masa tu dia tak bagi apa-apa kan. Tapi saya pergilah farmasi beli treatment untuk burn sebab nampak macam kulit dia keliling tu. Takut biar nanti kena nanah. So cuci dengan air selain dia lah, saya tak tahu lah. Saya tanya banyak farmasi lah tunjuk luka tu. Macam akak sendiri cakap yang Johan ni dia tolerance of pain tu kuat kan? Mungkin lah dia tahan sakit sikit. Dia boleh pula terjun kena air laut ke apa. Baru-baru ni akak Kena ada keadaan kaki macam tu. Ya, sebab hari Jumaat tu kejadian aku. Jadi hari Sabtu tu we are supposed to go for wedding. Lepas tu shoot terus Pulau Redang. Mula ingat nak tinggalkan dia tapi dia tak nak miss the fun dengan adik dia baru cuti semua kan. Jadi tak ada apa Dia tahan yang macam ni, halang. okey lah. So tu yang kita dressing dia all the time. Sebab memang leaking je bleeding tu sepanjang kereta pun. So dekat hotel pun tak bagi tidur biasa sebab takut kena bed sheets. Akan kena denda pula apa benda. Tapi dia tahan. Dia tahan untuk terjun pergi snorkeling semua boleh lah. Dia cakap bab tu kita bersyukur lah yang keadaan dia tak teruk. Teruk sembari tak berjalan. Kalau dia tak berjalan kita tinggalkan dia, ingat kita boleh have fun ke? That thing must go on, tak boleh cancel dah. Apa perasaan akak waktu first dia balik akak tengok dengan luka cedera darah macam tu? First, my type is first bila saya tengok tu, I have to treat that first. Lain saya pergi kemudian. Dia dah settle semua baru saya tengok apa jadi. Tu yang saya tengok Twitter tu yang saya tweet gambar luka nak saya tu yang ramai orang marah tu sampai dapat that attention from MFL lah dengan you all lah Rimau Malaya kan. Macam tu. Lepas tu you all make contact, I ask to contact my husband sebab dia ada di situ habis dia kerja kan. Jadi macam akak memang peminat bola, akak family akak pun semua memang peminat sukan. Akak support semua benda yang anak-anak akak atau husband akak suka. Husband akak main golf, akak support golf. Akak boleh tengok orang main golf. I understand golf. Sama dengan football. We love Newcastle, MU semua. We watch. Because kita nak create mutual interest dalam rumah ni kita punya style. Everybody can talk same level. Macam bila bola kita boleh kutuk dia kalau MU kalah. Jadi akak memang ada supporter apa-apa team ke? No. Tak I'm ada not apa-apa loyal person. specific. Siapa menang aku sokong. Baik. Jadi tim Malaysia tak ada apa-apa. Akak daripada Adalah. asal KL juga ke? Atau daripada mana? Kita orang semua purebred Melaka. Akak dengan husband semua. Tapi memang lama lah duduk KL kan. I mean sekarang duduk Kajang lah. Dulu memang selalu pergi stadium masa muda-muda dulu tengok KL ke, youth ke, international ke. Jadi kita tak halang lah anak-anak kita nak. It's a sport, it's a good thing. Kita nak bangunkan ni. Mula rasa macam alamak terkejar-kejarnya nak pergi besok tu ada wedding, malam ni juga dia nak pergi tengok bola. Kalau lah dengar cakap aku cakap very Akak ada rasa tapi itu tak stop lah. It's a good thing, it's sport. Sebagai mak inilah punca tak dengar cakap mak Tak sebab adalah, benda I don't terjadi. use that. Adalah. Sebab bila dia cakap bila husband nak buang, pergi lah. Tapi I'm not going tu je sebab kaki sakit. Malas lah, lain pun tak suka tempat sesak. Akak tapi sebelum ni akak pernah lah pergi stadium tengok support apa-apa. Dah lama kita dah tak pergi stadium dah. Suddenly we lost interest kot dekat League Malaysia ke apa. Tiba timbul balik terutama bila KL menang hari tu kan. Sejak tu lah husband asyik tengok Expo punya channel benda-benda tengok. Apa punca akak tak ada nak sokong sangat tim Malaysia? Umur lah. Umur. Jadi maknanya dulu-dulu muda-muda akak ada follow football Malaysia zaman-zaman Lah bila husband siapa zaman-zaman dulu yang akak minat pemain? Siapa Johan? Azman Adnan punya zaman-zaman lah tu dulu. Mak Gitulah. Arif, Mak Dan. Tapi kita perempuan so kita punya interest dah kurang. So lupalah semua. Tapi husband ingat lah. Tu cakap the right person to interview is my husband. Dia ingat semua. Dia ingat insiden tu. The reason why they there, kalau orang cakap kenapa pergi dekat tempat-tempat tu, macam dia cakap lah, kereta parking kat situ. Dia nak balik. Sebab kita nak balik esok tu ada hal kan. Tak boleh balik. Ada main sukan ke? Ada macam saja dengan family, ada nak pergi main badminton ke? Tak adalah. I'm not a sports person. Minat tengok because of my condition lah. Kaki ni ada duit.
dulu iyalah. Dulu akak ada main sukan juga ke? Zaman sekolah, wakil sekolah Wakil lah kot. sekolah. Netball gitu-gitu je. That's why sebab kita memang sport dulunya minat, sokong, tengok. Kita tak stop Dorong anak kita. anak-anak. Benda elok, positif, pergilah. Bukan cakap tak payah tengok Malaysia punya lawan entah apa-apa dengan orang ramai gaduh ke benda-benda itu. Tapi itulah, dah tahu kan Klang Valley punya derby, do something lah, tighten the security. Tighten security, tak boleh tighten security, provide medical. Adalah checklistnya ni macam, okay masuklah siapa nak masuk, keluarlah siapa nak keluar, gaduh lah siapa nak gaduh. I don't know. To me lah. Jadi akak rasa apa pesanan akak nak bagi tahu diorang kepada pihak-pihak tertentu untuk selepas ni tak ada benda-benda macam ni happen lagi ke? Itulah akak cakap, for the authority, anticipate the danger. Provide security untuk penonton. Bila tak selamat, orang tak pergi tengok. Mati juga sports kita. Kita jangan allow this toxic people kill our our sports ke benda. Kalau nampak keadaan macam ni, jangan tunggu satu-satu keadaan terjadi baru nak take action. I mean, anticipate. Rasa macam boleh jadi gaduh ni KL Selangor ni sebab sebelah-sebelah orang semua dah senang nak datang. Kena pula kat ceras. Yang lepas tu provide lah medical ke apa, and then after jadi kejadian macam ni, provide lah support, financial support, emotional support. Macam apa, some people kalau kena dia kena trauma. Ni kebetulan dia tak trauma ke apa, sebab maybe kita ni jenis strong ke apa ke, tenangkan dia, apa, treat dia. Kalau cuba kita biar dia ni seorang student ke apa ke, kita biar semua, memang akan kacau, memang akan trauma punya. Ni sebab dia akan punya ganggu mental health semua. dia punya family support tu ada. Kita tenangkan dia, kita treat dia, so dia tak rasa dia seorang. Imagine kena kat orang susah, nak berubat macam mana tu. Jadi macam adik-beradik diorang sendiri muda-muda lagi, mesti diorang semangat lagi, macam marah ke, ada social media, ada badge siapa-siapa ke. Asyik. Dia melompat ke seronokan je lah. Dapat tengok bola tu, balik dah macam tu je, tak tahu apa nak buat kat abang. Dia ada Tapi rasa marah rasanya, ke, nak gaduh, I don't nak think they macam will go social lah. media ke. Tak, kita orang tak, bukan macam tu. We don't use our social media untuk gaduh dengan orang ke. Kau boleh menang kat dunia, kat akhirat susah sok. Macam tu lah untuk kita kan. Tapi tu cakap, macam ni nak melukakan orang satu hal. Tapi I don't think so lah. Kalau lepas ni bapak dia nak bawa adik ke kakak ke, lagi kita bahaya kan. Jadi akak rasa apa pesanan-pesanan untuk penyokong untuk tidak macam stop sokong bola, benda-benda ni dah berlaku, maybe akan mendorong orang macam dah tak minat dekat bola sebab banyak sangat insiden macam Orang ni. tak adalah tak minat kat bola because of this incident. Orang akan terus minat, tapi without minat pergi ke stadium untuk support, how they gain money? I mean, macam mana dia nak build up team? Tak ada cash ke apa, macam tu. You are killing the sport sebenarnya. Jadi, Tak payahlah berhentikan, biar kita rasa sports ni is a stress reliever untuk semua orang, especially lepas COVID ni dah boleh duduk ramai-ramai. Biarlah orang enjoy, nak gaduh-gaduh macam tu je lah. That's normal. Payah create. Tapi benda ni susah nak lari, jadi authority kena step in. Jadi akak nak bagi tahu kat penyokong-penyokong jangan stop lah pergi stadium, pergi je lah, Continue support the teams you love. support Tapi Malaysian nasihatilah sama-sama. Apa, buat ultras ke, you punya fan ke, fan base ke, apa club ke apa, janganlah buat benda macam ni sebab in the end sukan ni akan mati. Tapi ikut betul sampai mati Kuala Lumpur. Tak sukan mati, orang mati. Mana? Kita masih Kuala Lumpur. Aduh, itulah. Jadi akak masih akan dorong lah anak-anak untuk minat sukan apa semua, akak memang takkan stop lah. Yalah, tak adalah pasal satu orang tu kita nak berhenti apa kita minat. Yang orang yang tu I believe in karma. Kau akan kena juga nanti. Kau buat baik dik, cakap macam tu je. Jangan bila lukakan orang ni, satu hari kau juga yang kena. Maybe kita boleh cakap macam dia tak tahu, semua orang tahu, tapi kesedaran tu belum sampai.
Dia orang macam tu dia kena datang, kau pergi rawat luka dia, kau tahu macam mana rasa kan. Sakit orang tu sekarang. He loves working out, dia tak boleh work out. He loves sport, tak kena tukar sport tangan pula. Bersilat je lah. Silat pun kuku dia tak boleh pasang. Kaki dah berlubang macam mana. Ingat daging nak tumbuh satu hari. Jadi daripada pihak kita orang pun, kita orang memang terkesan lah tengok family akak. Yeah, I mean, anak Johan akak. Bila jadi macam ni, dia punya impact yang orang tak nampak is orang makin orang tak nak pergi tengok apa sokong physically dekat stadium. Tak pergi, tak adalah income. Income tak adalah ekonomi. Macam mana lepas tu mulalah problem manage team, tak ada duit apa benda semua, benda-benda macam tu dia tak nampak chain reaction kepada satu insiden ni. Daripada pihak Rumah Melayu sangat terkilan lah dengan apa yang terjadi kepada Johan dan akak, satu family, dan kita orang merasa sangat simpati dan sedih lah atas apa yang berlaku kat family akak. Jadi daripada pihak Rumah Melayu ada sedikit nak beri cendera hati. Dan ni juga Terima kasih. merchandise daripada Rumah Melayu. Jadi Terima kasih. kita harap Johan akan cepat pulih lepas ni, dan akak untuk family pun akan rasa tenang ke lepas dia dah pulih, and mental health pun akan pulih. Jadi akan dorong more to support Malaysian football. Johan pun And we will not stop supporting local football just because of this incident. Maybe consider as lucky sebab dia tak teruk sampai tak berjalan semualah. That's why maybe kita rasa kita akan terus support. Imagine something worse, then kita pun tak tahu lah. Just stop it lah, stop guna violence. gaduh ni semua ya. Kita nak this sport to move on. Jadi macam Johan sendiri ada apa-apa nak cakap ke? Johan macam terkilan ke, atau Johan macam okey lah, tak apalah, mungkin benda ni takdir ke? Main thing is that walaupun sports ada rivalry semua tu, tapi Untuk dorong diorang untuk in pergi the stadium juga. end is semua orang have fun. Tak kisah menang kalah, have fun dengan bola. Just no need lah physical violence. Stop the violence. Take it on social media if you want. Ada benda tak puas hati, nak cerita, nak apa. Sekarang kita ada elemen lain kan, social media, which is powerful pun. Kalau tak because of social media, you don't know pun Johan yang kena kan. Kita pun tak tahu macam mana Johan dia kena because of that social media. Kita nampak that footage. Okay, terima kasih banyak. Terima Kak, kasih for Johan, coming. sebab sedia luang masa tu untuk kami daripada Harimau Melayu temu bual. Thank you for the gift. Terima kasih Terima kasih banyak. datang. Okay. And Yeah.